Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Karewatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan bagi pelantikan Yang Mulia Datuk Paduka Awang Haji Sufyan bin Haji Sabtu, Pengarah Keselamatan Dalam Negeri menjadi Setiausaha Tetap Keselamatan, Penguatkuasaan dan Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di samping menjadi Pengarah Keselamatan Dalam Negeri. Tarikh pelantikan pegawai berkenaan berkuat kuasa mulai hari Sabtu 21 hari bulan Zulhijjah 1442 bersamaan 31 hari bulan Julai 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Karewatin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara di Subbenua India. Bertarikh 14 Julai 2021, Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bermula 1 hingga 15 Ogos 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada. Bagi tujuan rasmi, kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkarangan sempadan checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik komuter melalui pos-pos kawalan darat mahupun laut bagi tujuan pekerjaan. Penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari Subbenua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dilanjutkan bermula 1 hingga 15 Ogos 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di Subbenua India, iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari Subbenua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju ke Subbenua India
iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh atas apa jua sebab atau urusan. Pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini adalah dibolehkan untuk membuat perjalanan ke luar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari sub-benua India, iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini. Kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu hal ehwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Maklumat lanjut dan terinci layari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travel portal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun email travelapplication@jpm.gov.bn. 3 kes import baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini dengan 1 kes disahkan sembuh. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 336 kes. 2 kes baru yang dilaporkan hari ini iaitu kes 334 dan 335 terdiri daripada 5 anak kapal MMA Privilege yang masih menjalani kuarantin. Ini bermakna 15 daripada sejumlah 18 kru kapal MMA Privilege telah didapati positif dan 3 lagi ahli kru kapal masih menjalani kuarantin. Kes 334 ialah seorang lelaki berumur 29 tahun dan mengalami demam panas dan kehilangan dirinya sejak 28 Julai 2021. Dan kes 335 ialah seorang lelaki berumur 33 tahun dan mengalami demam panas dan batuk sejak 27 Julai lalu. Manakala kes 336 ialah seorang perempuan berumur 36 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Kuala Lumpur pada 16 Julai lalu. Beliau mengalami batuk dan demam panas sejak 19 Julai 2021. Pengesanan kontak mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes ini. Dengan itu, 55 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 1 kes dimasukkan ke unit rawatan rapi. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 195 kes. 566 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,727 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 365 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 152,678 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Sementara itu, status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 29 Julai 2021 seramai 3,378 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 132,446 orang. Manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 27,508 orang.
dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 22,690 orang. Tayangan perdana filem dokumentari Prince Azim Sons of the Arts yang diadakan di panggung wayang Empire Times Cineplex semalam mendapat sambutan yang menggalakkan. Penerbit eksekutif bagi filem dokumentari tersebut ialah Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazillah Lubabul Bulkiah. Antara yang menyaksikan tayangan perdana ialah Menteri-Menteri Kabinet diarahkan oleh Sumardi Hides daripada Relentless Entertainment. Filem dokumentari itu memaparkan rakaman video dan temu bual antaranya bersama kerabat dan rakan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Filem dokumentari berdurasi 90 minit ini juga akan ditayangkan pada 31 Julai dan 1 Ogos di Empire Times Cineplex dan Times Cineplex Tutong dan Kuala Belait. Tayangan seterusnya dijadualkan di Pusat Kesenian Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS pada 7 dan 8 Ogos. E-tiket bagi tayangan tersebut boleh diperoleh melalui www.progressiveevents.com. Sebahagian besar daripada hasil jualan tiket akan disumbangkan kepada badan-badan amal iaitu Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Haji Mariam, Persatuan Kanak-Kanak Cacat Brunei Kaca, Semata Brunei dan Yayasan Kanser Kanak-Kanak Brunei Yaska. Para belia diingatkan untuk menghargai dan menggunakan usia serta masa dengan sebaik-baiknya. Berita lanjut mengenainya dan bahan berita tempatan yang lain menyusul selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75, Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB peringkat Bolkiah Garrison mengadakan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison. Hadir yang berhormat bin Datuk Lela Raja, Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua. Majlis Khatam Al-Quran dimulakan dengan bacaan Sayyidul Istighfar, Khatam Al-Quran, doa tahtim dan tahlil. Dengan tema Belia Siaga Masa Depan, sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-16 akan diadakan pada 7 Ogos depan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Sempena sambutan tersebut, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan petang kemarin mengadakan majlis doa kesyukuran di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan bin Penerangkaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diisi dengan solat fardu maghrib berjemaah. Solat hajat berjemaah disusuli dengan bacaan surah Yasin dan tahlil dikhususkan kepada ayahanda dan bonda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin, Almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan bagi Paduka Ananda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga.
Usia muda adalah masa terbaik untuk membina jati diri, menghias peribadi dengan akhlak mulia serta memantapkan diri dengan iman dan takwa di samping belajar dan mencapai atau menguasai ilmu pengetahuan seterusnya kemahiran. Justru itu, para belia diingatkan agar menghargai dan menggunakan usia serta masa dengan sebaik-baiknya. Dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Belia Siaga Masa Depan mengingatkan para belia berilmu tidak akan mudah dipengaruhi an-nasir negatif dan gejala yang merosakkan jiwa, minda, akidah dan akhlak. Oleh itu, para belia hendaklah menghindari dari kegiatan antisosial seperti penyalahgunaan dadah, pergaulan bebas dan pelbagai masalah sosial yang bertentangan nilai-nilai agama yang murni dan tata susila budaya sebangsa yang sejati. Adapun antara beberapa panduan yang boleh diamalkan oleh para belia sebagai benteng yang paling ampuh dan kukuh dalam mengharungi kehidupan di era globalisasi yang serba mencabar ini ialah dengan pertama, menjaga ibadah sembahyang. Ibadah sembahyang yang sempurna, terutama sekali khusyuk kerana Allah, adalah dapat mencegah diri seseorang itu daripada melakukan perbuatan dosa, mungkar dan maksiat. Kedua, berdamping dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber petunjuk kehidupan kepada seluruh umat manusia. Oleh yang demikian, para belia hendaklah mempelajari, memahami dan menghayati Al-Quran agar kehidupan mereka selamat dan terpimpin. Ini kerana Al-Quran itu mengandungi penawar, syafaat, fadilat dan rahmat. Sesungguhnya para belia yang rajin membaca Al-Quran nescaya akan mendapat kebaikan dan keberkatan dalam setiap tindak tanduknya. Dan yang ketiga, pandai memilih kawan. Seorang kawan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan perilaku, syakhsiah ataupun peribadi seseorang. Rasulullah SAW dalam hadis baginda membuat perumpamaan bahawa teman ataupun kawan yang baik itu umpama seorang penjual minyak wangi, kerana manfaat yang kita akan perolehi daripadanya apabila kita berdamping dengannya. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Mei 2021 meningkat sebanyak 1.1% tahun ke tahun berbanding dengan bulan Mei tahun lalu. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan harga makanan dan minuman ringan meningkat 0.9% dengan harga bukan makanan meningkat dengan 1.2%. IHP mengukur perubahan harga barangan dan perkhidmatan yang dibayar oleh pengguna dalam satu tempoh masa yang ditetapkan dan dikumpulkan setiap bulan. Peningkatan IHP adalah didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan sebanyak 6.7%, makanan dan minuman ringan 0.9% dan restoran dan hotel 0.7%. Walau bagaimanapun, peningkatan tersebut diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut, perhiasan, peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah dan perumahan, air, elektrik, gas dan bahan api lain. Kenaikan bagi harga pengangkutan adalah sebahagian besarnya disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor diikuti oleh tiket penerbangan akibat jadual penerbangan yang terhad. Harga makanan dan minuman ringan yang meningkat adalah disebabkan oleh kenaikan harga makanan seperti daging, terutamanya daging lembu dan kerbau, minyak masak dan buah-buahan segar. Kenaikan harga daging lembu dan kerbau adalah antara lainnya disebabkan oleh kos import yang meningkat. Kos restoran dan hotel yang meningkat adalah didorong oleh peningkatan harga menu yang terpilih bagi catering berkontrak dan juga di restoran dan kafe dan kedai makanan segera dan tempat makanan yang lain. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Mei 2021 menurun sebanyak 0.1% berbanding dengan bulan April 2021. Indeks makanan dan minuman ringan menurun sebanyak 0.4%, manakala indeks bukan makanan menurun sebanyak 0.1%. Laporan penuh IHP bagi bulan Mei 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPES www.deps.gov.pn.
Sebagai satu inisiatif untuk merapatkan lagi silaturahim dalam kalangan belia di negara ini, program Rehlah Ilmiah dan Pejuang Fajar diadakan awal pagi tadi dengan mengalu-alukan penyertaan orang ramai. Dengan temanya Belia Solat Subuh, program sehari ini bermula dengan solat fardu subuh. Hadir Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan selaku penasihat jawatan kuasa takmir Masjid Kampung Kasat. Pengisian program termasuk tazkirah bertajuk Di Bawah Naungan Raja Kita. Program dianjurkan Badan Sukarelawan Belia Dai Naungan Urus Setia Program Keagamaan Belia Pusat Dakwah Islamiah dengan kerjasama bahagian Imarah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Juga diadakan penyerahan wakaf kepada masjid berkenaan. Para usahawan mualaf disaran agar mempelajari lebih mendalam mengenai ilmu perniagaan dan penghasilan produk yang berkualiti secara konsisten. Perkara itu antara yang dibincangkan semasa forum bertajuk Memperkasa Keusahawanan Mualaf bersempena Expo Suk Al-Qudwah 2.0 yang berlangsung semalam di Airport Mall Berakas. Hadir yang berhormat Awang Haji Umar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Abdul Rajid bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Para ahli panel terdiri daripada Profesor Dr. Haji Ismail bin Opak, Management Consultant Brunei dan Dr. Haji Nur Alizam bin Haji Ali Akbar, Dekan Fakulti Syariah, Kolej Perguruan Ugama Seri Begawan, Kupu SB. Dianjurkan oleh Pusat Dakwah Islamiah, forum menekankan usaha meningkatkan keupayaan perniagaan dari segi kreativiti dan inovasi menarik pelanggan. Para usahawan mualaf juga disarankan memastikan produk jualan dijaga dari segi mutu, daya tahan dan kualiti agar dapat meraih kepercayaan ramai. Daripada itu, dia bukan saja mendapatkan barang untuk dijual, tapi juga Expo Suk Al-Qudwah 2.0 yang berlangsung sehingga hari ini merupakan platform rangkaian jualan dan strategi pasaran dan membangun kapasiti jati diri dalam pengupayaan keusahawanan mandiri di kalangan komuniti, khasnya asnaf mualaf dan juga kepada golongan asnaf penerima zakat yang lain seperti asnaf fakir dan miskin. Selain daripada pameran dan jualan-jualan produk dari para usahawan, berbagai acara telah diatur sepanjang expo dijalankan. Petang tadi, dua taklimat BIBD bertajuk Produk dan Perkhidmatan BIBD bagi perusahaan mikro, kecil dan sederhana dan kepentingan pengurusan kewangan Islam diadakan. Expo bertujuan sebagai pemacu kepada mempertingkatkan dan sekaligus memperkembangkan syiar Islam yang berteraskan maqasid syariah untuk mendapat keuntungan daripada perniagaan dan mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Expo juga bermaklumat memberi peluang kepada para usahawan untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan mereka kepada umum dan memberi peluang sekaligus meningkatkan mutu dan kualiti untuk menjadi usahawan berjaya. Expo dibuka bagi kunjungan orang ramai bermula dari 10 pagi hingga 10 malam. Acara-acara keagamaan seperti tazkirah dan tausyih menyerikan pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Pentas perayaan di kawasan lapang berhadapan Hospital Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah daerah Tutong diisikan dengan sesi tazkirah oleh pejabat hal ehwal agama daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Ramli bin Haji Lahid, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Persembahan melibatkan guru-guru agama dari Jabatan Pengajian Islam daerah Tutong, Gabungan Muslimah Masjid dan saudara-saudara baru. Sementara itu, persembahan di pentas perayaan berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama. Hadir Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama.
Persembahan melibatkan para penuntut dari beberapa buah sekolah agama dan sekolah Arab. Juga diadakan kuis interaktif. Tapi selepas 3 bulan tempoh percobaan, kami naikkan jadi RM850. Pejabat Pengajian Islam Daerah Temburong menyerikan pentas perayaan Daerah Temburong dengan peraduan tausyih bagi sekolah-sekolah agama dan sekolah Arab Daerah Temburong. 5 buah sekolah menyertainya iaitu Sekolah Arab Temburong, Sekolah Agama Selangan, Sekolah Agama Puni, Sekolah Agama Bokok dan Sekolah Agama Senukoh. Seorang perempuan bangsa Filipina telah memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu dengan melafazkan 2 kalimah syahadah petang tadi. Majlis pengislaman tersebut berlangsung di Pusat Dakwah Islamiah. Dayang Gretchen Abacela Alleluia, 34 tahun, memilih nama Islamnya Dayang Najiah Saniyah binti Abdullah. Hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Mengikut statistik, keramaian memeluk agama Islam sejak awal tahun ini hingga 26 Julai 2021 ialah seramai 231 orang. Dua warga negara asing dijatuhi hukuman penjara kerana gagal menjelaskan denda atas kesalahan Perintah Eksais 2006. Andrek Setiawan, lelaki berusia 39 tahun, warga negara Indonesia, mengaku bersalah kerana memiliki 115 kartun dan 2 paket rokok pelbagai jenis serta wang tunai RM350 dari hasil jualan. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara 22 bulan bermula kemarin kerana gagal membayar denda sebanyak RM89,500. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan dan wang tunai diserahkan kepada pihak kerajaan. Sementara itu, seorang perempuan warga negara Filipina, Gemma Soto Brigola, berusia 43 tahun, mengaku bersalah kerana memiliki 96 paket rokok dan 38 botol minuman keras. Tertuduh dijatuhi hukuman penjara 20 bulan bermula kemarin kerana gagal membayar denda sebanyak RM20,850. Semua barang tegahan dirampas untuk dimusnahkan. Sebahagian lebuh raya Muara Tutong akan dibuka semula esok 31 Julai 2021 bermula pukul 9 pagi. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Jabatan Kerja Raya JKR Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya hari ini. Pembukaan semula sebahagian lebuh raya Muara Tutong yang berada di kawasan projek pembinaan jejambat dari lebuh raya Muara Tutong ke rancangan perumahan negara Lugu. Berkenaan adalah bagi pengguna jalan raya dari Muara menghala ke Tutong. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan mengingatkan kepada semua pengguna jalan raya supaya akan mengambil langkah berhati-hati semasa melalui kawasan berkenaan di samping mematuhi papan tanda lalu lintas serta mematuhi had laju yang dibenarkan demi mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebarang aduan hubungi JKR melalui talian Darussalam 123 atau live chat Facebook Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam dan email Jabatan Kerja Raya pro@pwd.gov.bn. Beberapa acara dipertandingkan dalam pusingan akhir pertandingan pencak silat sempena Hari Kepeteraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-75 tahun. Acara cekak asli dan kuntau remaja serta beberapa acara tanding berlangsung petang kemarin di Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Nur Julaika binti Haji Julihi di sudut merah dari daerah Belait muncul juara acara cekak asli wanita remaja selepas menang dengan keputusan 5-0 ke atas pesilat daerah Temburong, Shani Nur Adiana binti Mahzumi.
Pesilat daerah Brunei Darmuara Muhammad Syafiq bin Haji Sufri di sudut merah pula merangkul gelaran juara acara cekak asli lelaki remaja selepas menumpaskan pesilat daerah Belait Muhammad Mafiuddin bin Muhammad Noor dengan keputusan 5-0. Manakala acara kuntau lelaki remaja dimenangi oleh pesilat daerah Temburong Muhammad Izzat Zikri bin Haji Carol Halimin di sudut merah mengalahkan pesilat Brunei Muara Muhammad Adli bin Muhammad Azri dengan keputusan 4-1. Dalam acara tanding wanita bagi berat badan 50 hingga 55 kg pula dimenangi pesilat Belait Rohana binti Muhammad Razali dengan keputusan menang teknik ke atas pesilat Majlis Sukan Angkatan Bersenjata di Raja Brunei Nur Suryani binti Rusman. Seramai 130 peserta menyertai kejohanan olahraga antara skim-skim remaja yang diadakan di Padang dan balapan Kompleks Sukan Tutong pagi tadi. Kejohanan dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan dengan kerjasama Persekutuan Olahraga Brunei Darussalam. 11 acara dipertandingkan dalam kejohanan ini yang disertai oleh para atlet daripada 3 buah skim olahraga Jabatan Belia dan Sukan iaitu Skim Daerah Brunei Darmuara, Skim Daerah Tutong dan Skim Daerah Belait yang berumur bawah 21 tahun. Kejohanan turut disertai oleh 2 buah pasukan jemputan iaitu dari Sekolah Menengah Chong Hua, Bandar Seri Begawan dan Sekolah St. George's. Kejohanan ini merupakan asas bagi memenuhi kehendak dasar sukan negara ke arah pembangunan sukan dan kecemerlangan sukan.